papa itu, setengah daripada barang yang menjadikan papa. Ini apa yang musannif sebut di sinilah. Iaitu tidur sambil bertelanjang dan kencing telanjang dan makan padahal ia di dalam junub. Jadi kalau hukum fiqah dia, makan dan minum hal keadaan junub ni makruh. Dan makan sambil menyingking atas lambungnya, ini sambil baring. Makan sambil baring. Dan bermudah-mudah dan membiarkan dengan yang tumpah-tumpah daripada hidangan, daripada nasi-nasi, roti dan umpamanya. Makan bersepah. Makan bersepah. Dan bakar kulit bawang merah dan bawang putih. Wallahu alam lah. Ini pandangan musannif. Pandangan musannif. Dan sapu rumah dengan kain mendil. Kain mendil ni sapu rumah dengan tisu. Mendil ni tisu. Dan sapu rumah pada malam. Dan membiarkan sampah pada rumah. Dan berjalan-jalan di hadapan orang tua lalu. Dan panggil akan dua ibu bapa dengan nama keduanya. Tak panggil nama ayah, tapi panggil nama dia. Tak panggil dengan gelaran ayah. Dan bercolik gigi dengan tiap-tiap kayu, ranting. Dan basuh tangan dengan selut dan tanah. Ini di antara yang menyebabkan apa, kata ulama. Nanti kita bincang sikit. Dan duduk di atas rening pintu. Kita panggil apa tu bang? Apa ni? Rening pintu ni? Bendul. Ini pendapat musannif, pendapat ulama-ulama yang terdahulu. Dan bergantung-gantung atas salah satu daripada dua keping papan pintu. Dan berwuduk pada tempat qada hajat. Ambil wuduk dalam tandas. Dan menjahit kain di atas tubuh. Dan mengeringkan basah-basah muka dengan kain pakai. Maknanya keringkan bekas wuduk tu dengan mengeringkan basah-basah muka tangan dengan kain. Bukan air wuduk ni. Kita dah basuh tangan ke apa ke, kita keringkan dengan kain. Dan membiarkan sarang labah-labah pada rumah. Dan bermudah-mudah dengan semayang. Ambil mudah dengan semayang. Jadi kalau tengok yang kita tengok balik, tengok lagi. Dan segera keluar daripada masjid, kemudian daripada semayang subuh. Dan berpagi-pagi kepada kedai dan lambat pulang daripadanya. Dan membelikan yang pecah-pecah daripada roti-roti daripada fuqara yang meminta-minta. Dan berdoa dengan kejahatan atas anaknya. Dan meninggalkan menudung bejana-bejana. Meninggalkan tutup tempat-tempat air. Dan berhembus pelita dengan mulut. Berhembus pelita dengan mulut. Baik. Bila kita ambil kesimpulan semua perkara ni, ambil kesimpulan semua perkara ni, mungkin kalau kita lihat, ini pada pendapat Abilah sendiri, pada pendapat pandangan Nabi. Kalau dilihat di atas peringkat awal, tengok perkara yang ulama sebut tentang yang boleh mengundang papa, dan datang persoalan, masyarakat ataupun orang yang mendengar takkan biarkan sampah kat rumah papa, tak? Sapu rumah malam-malam papa, pecik, bila disimpulkan perangai-perangai ini ada perangai orang yang malas. Nampak tak? Perangai orang malas.
Jadi bila malas ni, ya, orang malas nak pergi basuh tangan lap dekat tanah, pemalas, ya. Kalau disimpulkanlah tentang sifat-sifat ini nak dikaitkan dengan yang mengundang kepapaan, malas sampai jahit baju pun dekat badan, tak nak buka, punya malas, Jadi malas ini memang mengundang kepada kepapaan, mengundang kepada kepapaan. Bila tengok balik, beli pecah-pecah roti daripada fuqara yang meminta, contohnya. Sebab di antara apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, barakah orang kaya itu, dengan doa si fakir. Jadi apabila seseorang yang kita ni tadi membuat si fuqara ni dalam keadaan yang sedih, jadi dia boleh mengundang hilangnya barakah pada rezeki itu sendiri. Orang yang memudahkan solat, jadi siapa yang tak menyelesaikan solat, memudahkan semayang sehingga boleh mengakibatkan meninggalkan solat, maka memang ia menjadi halangan daripada barakahnya rezeki. Tapi kalau dilihat, kalau kamu semua tengok daripada satu-satu, takkanlah dia apa contohnya makan sambil baring boleh apa-apa. Maknanya memang tahap malas sangatlah tu. Jadi orang malas ni memanglah dia akan mengundang kepapaan. Kalau ditengok pada satu-satu, mana takkanlah macam ni, takkanlah macam ni kan. Jadi bila disimpulkan perangai-perangai ini adalah perangai orang malas. Orang malas ni memang dia apa-apa. Rezekinya tidak akan berkah. Semua itu membawa kepada apa yang diketahuikan demikian itu daripada akhbar-akhbar sahabat sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga, menyurat dengan kalam yang diberkas dan bersisir dengan sisir yang patah, sikat rambut dengan sikat yang patah, dan meninggalkan berdoa dengan kebajikan pada dua ibu bapanya. Jadi orang yang nak barakah sebenarnya orang yang anak yang saleh, anak saleh. Antara yang perkara yang boleh mengangkat seseorang itu menjadi anak saleh, iaitu seorang anak ia meninggalkan mendoakan dua ibu bapanya lebih daripada 3 hari, maka ia duduk pada tempat anak yang derhaka. 3 hari dia tak doakan mak ayah dia, dia masuk di dalam anak yang derhaka. 3 hari je. Jadi sebab tu bila anak yang derhaka ini, memang rezekinya tak barakah, dia akan apa-apa. Iaitu kamu yang masih ada mak dan ayah, sekurang-kurangnya macam sekarang, bagi yang besar-besar tak boleh nak tengok mak dan ayah, disebabkan pandemik ini, sekurang-kurangnya kamu mendoakan dua ibu bapa kamu, barakahnya, kesihatannya, sekurang-kurangnya, supaya hidup kita jadi barakah. Dan belit serban sambil duduk dan pakai seluar sambil berdiri. Dan penyayang dan sangat berjimat, kedekut. Orang kedekut ni memang apa-apa. Dan boros melampaui had. Boros sangat pun boleh apa-apa. Dan segan dan lambat dan bermudah-mudah pada sekalian pekerjaan. Semua demikian itu membawa kepada kepapaan. Sabda Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzilu rizqa bis sadaqah. Artinya minta olehmu akan kedatangan rezeki itu dengan bersedekah. Jadi kalau nak buka, nak membuka pintu rezeki, nak dibukakan pintu rezeki yang barakah,
Rezeki ni dah ada. Tiap-tiap satu orang telah ditetapkan rezeki oleh Allah. Tapi nak barakah. Barakah ini, rezeki kita, harta yang Allah berikan kepada kita tidak menjadi masalah. Rezeki yang Allah beri kepada kita tidak menjadi masalah. Masalah ni apa? Dalam rezeki itu adanya fitnah hasad. Ada orang yang dapat rezeki tapi rezeki dia itu dalamnya ada hasad. Dalam rezeki itu adanya dengki. Dalam rezeki itu adanya fitnah. Bila kita dapat keberkatan pada ketika itu, rezeki itu menjadikan asbab untuk kita boleh hampir kepada Allah. Ini rezeki yang berkat. Baik. Dan bermula bangun pagi-pagi itu. Bermula bangun pagi-pagi itu diberkatkan, menambahkan ia akan sekalian nikmat-nikmat istimewa pula daripada rezeki. Bangun awal, bangun pagi. Jangan bangun tengah hari. Orang bangun tengah hari, macam mana nak ada rezeki? Macam mana nak barakah rezekinya? Dan bermula elok suratan itu setengah daripada anak kunci rezeki. Elok, penulisan yang elok. Kenapa? Bila tulisan kita cantik, elok, kata-kata yang cantik, maka ramai, maka ia mengundangkan akan kasih sayang. Tapi kalau dah kita tulis pun tak cantik. Sekarang ni orang tak tulis pakai surat macam orang dulu-dulu. Sekarang dah tulis dalam telefon, dalam Facebook, dalam Insta dan sebagainya. Jadi bila dibenci oleh orang, pada ketika itu, peciklah rezeki kita. Ini syaratnya macam tu. Dan bermula manis muka dan lembut cakap itu menambahkan pada rezeki. Ini tak payah nak petikai lagi lah. Dan diriwayatkan daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, bermula satu halaman rumah dan basuh akan dan bermula sapu halaman rumah dan basuh akan berjana makanan, dan umpamanya itu menarikkan rezeki. Rajin bersihkan rumah dan basuh pinggan mangkuk. Ini tanda orang rajin. Ada kalau rumah pun kotor. Lepas itu Abi amat tertariklah dalam kitab fiqh ni, kenapa awal-awal diletakkan bab taharah, bab bersuci. Lepas itu salah satu antara guru Abi dia cakap apa? Kalau kamu nak tengok orang ni pembersih ataupun pengotor, kamu tengok bilik air dia. Ini guru Abi cakap. Abi tanya kenapa Syekh? Sebab awal hukum syarak itu diletakkan pada tandas. Bab bersuci. Kalau bersuci tak selesai, ibadat tak selesai. Kamu nak tengok orang tu pun, kamu tengok bilik air dia. Ini kata guru Abi lah. Kalau tengok bilik air dia, bilik air pun kotor, kata orang kampung Abi berkelarah. Berkelarah ni berlumut. Maka jangan tengoklah rumah dia, jangan tengok dapur dia, jangan tengok lain. Sebab awal-awal bab fiqh itu dibicarakan adalah bab bersuci. Selesai bab suci, selesai salat, selesai bersuci, selesai umrah haji, kena bersuci. Dan bermula yang terlebih kuat asbab yang menarikkan rezeki itu mengerjakan semayang dengan membesarkan dan khusyuk, dan membetulkan rukun-rukun yang tinggal daripada wajibat-wajibatnya dan segala sunat-sunatnya dan adabnya. Yang ni tak payah kita petikai lagi lah. Jaga semayang, dijaga pada semua perkara. Bila tak jaga semayang, ketika itu
akan ada perkara yang kurang dalam kehidupan kita dalam semua perkara. Ada pengalaman masa-masa silam dulu, bila tak jaga semayang, masalah banyak, rezeki bukan tak dapat, tapi tak pernah tak cukup. Rezeki kita hilang macam tu je. Macam tak cukup, tak sampai cukup bulan dah hilang. Tak tahu mana pergi. Masuknya beribu-ribu sebulan. Tapi tak ada cukup. Kemudian masalah jadi banyak. Dan bermula semayang duha itu telah masyhur jadi asbab bagi menarikkan rezeki, dan mendapatkan akan dia. Sunat duha, kalau boleh istiqamah. Demikian juga setengah daripada asbab bagi mendapat rezeki itu membaca suratul Waqi'ah, istimewa pada malam waktu hendak tidur, dan membaca surah Al-Mulk, dan Al-Muzammil, dan Wal-Laili Iza Yaghsha, dan Alam Nashrah, dan datang kepada masjid dahulu daripada bang, yakni datang masjid dulu sebelum azan. Jadi perkara ni, bila kita lihat, macam datang masjid sebelum azan, macam mana jadi asbab boleh menaik rezeki. Antara hadis yang disebut oleh Nabi SAW, orang yang dapat selawat daripada malaikat. Selawat ni macam ni, selawat daripada manusia dan jin, nama dia doa. Selawat yang kita selawat kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama dia doa. Selawat yang datang daripada malaikat, nama dia istighfar. Dan selawat yang datang dari Allah, daripada Allah, namanya rahmat. Antara yang disebut oleh Nabi, golongan yang mendapat selawat daripada malaikat, iaitu orang yang datang ke masjid sebelum daripada azan. Jadi orang ini mendapat keampunan, dimintakan ampun oleh malaikat Allah atas dirinya. Maka bila lihat perkara ni, maka antara asbab yang menjadi papa dan hilang barakah rezeki adalah dosa. Jadi bila kita mendapat dimintakan ampun oleh malaikat Allah, dosa kita jadi kurang. Bila dosa kita jadi kurang, rezeki mula menjadi berkat. Dan berkekalan atas taharah. Ini pun ada hadis tentang didoakan, diselawatkan oleh malaikat. Orang yang mendapat selawat daripada malaikat, iaitu orang yang mengekalkan wuduk dan mengerjakan sunat fajar, iaitu 2 rakaat sebelum semayang sunat subuh. Ada yang mengatakan sunat fajar ini tahajud, ada yang mengatakan sunat fajar, ada yang mengatakan sunat fajar ini sunat subuh, ada yang mengatakan sunat fajar lain, sunat subuh lain. Dan witir pada rumah, semayang witir, dan bahawa tiada bercakap-cakap dengan cakapan dunia, kurangkan sembang hal dunia. Kemudian daripada semayang witir, maknanya lepas semayang witir, jangan nak bersembang banyak, dan bahawa tiada membanyakkan ia akan sekedudukan dengan perempuan, melainkan ketika hajat jua. Sebab apa? Sebab dia takut menjadi fitnah dan menjadi dosa. Lalu dosa ini boleh menghalang daripada rezeki yang barakah. Dan bahawa bercakap ia dengan percakapan yang lara, yang sia-sia, yang tiada memberi faedah bagi agama dan dunia. Bersembang tak tentu pasal. Dalam masjid pun bersembang. Itu antara hadis yang disebut oleh Nabi tentang hadis fitan, iaitu akhir zaman besok orang mengangkat suara di dalam masjid
ya, maka ulama menyatakan itu orang banyak bersembang hal dunia di dalam masjid. Saya tak sembang, tapi kita buat hal dunia. Tak? Main WhatsApp dalam masjid, update Facebook dalam masjid. Ini antara tanda kita orang sekarang tak sembang. Keadaan dan suasana berlainan. Lah dulu, orang dulu-dulu kalau nak sembang, dia akan keluar di beranda. Dia tak sembang di dalam. Sekarang, orang mula dah buat hal-hal dunia di dalam masjid, dengan main WhatsApp, main update Facebook, status WhatsApp dan sebagainya, Instagram dan sebagainya dalam masjid. Jadi perkara-perkara inilah yang menjadikan perkara yang lara, walhal kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata jumhur, berkata dan kata jumhur, ya. Apabila dan siapa-siapa, tak bukan? Dikatakan siapa-siapa yang ghalib, siapa-siapa yang ghalib, makna biasa. Ia dengan barang yang tiada cita-cita, nescaya luput akan dia barang yang dicita-citanya. Siapa yang tak ada cita-cita, tak ada kehendak, maka kehendak dia akan luput. Kalau seorang itu dia tak nak berubah jadi orang baik, dia takkan jadi orang baik. Kalau seorang itu tidak mencita-citakan satu perkara, dia takkan dapat apa yang dicita-citakan. Apabila engkau lihat akan seorang laki-laki membanyak ia akan cakapannya, maka yakin olehmu dengan gilanya. Maka kata musannif, orang banyak cakap, kamu yakinlah dia tu gila. Jadi yang banyak cakap, banyak menjerit ni siapa dia? Orang gila. Jadi kalau kita kat sini, kita kacau orang gila, kita pun gila. Jangan letakkan tempat kita sama dengan tempat yang tidak baik. Ni ambil pesan ni. Ambil pesan. Kamu kalau selalu kacau sangat, orang-orang gila ni dekat madrasah ni, nanti Allah balas. Allah balas dalam kehidupan kamu. Percayalah. Sepatutnya kamu berbuat baik. Kita kat madrasah ni ada kan? Ada 3 orang. Orang yang tidak siuman. Yang duduk dengan Nabi kat sini kan. Dah bertahun-tahun duduk. Jangan kamu berbuat jahat dengan orang yang lemah daripada kamu. Ejek ke, ajuk ke, nanti Allah balas. Nanti Allah balas. Mereka tak ada dosa. Sepatutnya kamu berbuat baik dengan mereka. Kadang kamu mungkin tanya, kenapa Abi boleh ada orang macam ni dekat madrasah? Untuk apa? Untuk supaya kita beroleh barakah dan mendapat rahmat Allah. Mereka doa, tiap-tiap hari mereka doa. Baik. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu taala, apabila sempurnalah akalnya, nescaya kuranglah cakapannya. Orang yang berakal, cakap dia kurang. Jadi nak banyakkan apa? Banyakkan zikrullah. Siapa yang dah habis istighfar Nabi Yunus 100 hari ni? Cuba angkat tangan. Berapa pelajar aja. Habiskan istighfar Nabi Allah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Istighfar Nabi Allah Yunus yang habis suruh tiap-tiap hari 100.
Siapa yang dah habis hari ni pelajar? Angkat tinggi-tinggi lah, itu separuh. Tak tinggi tu bang, tinggi. Angkat tinggi, habis tak nampak. Baik. Kamu lihat hampir sebulan Abi minta semua orang baca istighfar Nabi Allah Yunus sehari 100. Benda senang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Di kalangan kamu ni cuma ada 3-4 orang aja yang selesai. Kamu tengok. Benda yang senang, tapi tak semua orang yang Allah bagi. Tak semua orang yang Allah bagi. Walhan, kalau dilihat akan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istighfar Nabi Allah Yunus ini, dia mengangkat akan segala masalah, memudahkan segala urusan, diampunkan dosa. Jadi kalau nak barakah, istighfar ini sekurang-kurang ni, 100 ni kalau orang dulu dengar 100. Jadi cuba kamu fikir, dalam hidup kamu seharian, kamu lebih banyak bercakap daripada menyebut nama Allah. Macam itulah. Yang lebih banyak sembang, menyebut nama-nama yang selain daripada nama Allah. Itu yang habis sebut. Dengar senang, tetapi untuk istiqamah susah. Tapi kata orang yang dipilih oleh Allah tak banyak. Tak banyak. Lepas itu Guru Abi dulu dia cakap, kita ni tak payah jadi orang Yahudi, jadi orang Nasrani. Tak payah. Tak payah jadi Yahudi, tak payah jadi Nasrani. Perangai kita dah macam Yahudi dan Nasrani. Kita telah beramal dengan kehidupan Yahudi dan Nasrani. Kita tak payah jadi pegangan liberal dan sebagainya. Sebab dalam kehidupan kita, sebahagiannya kita dah berpegang dengan pegangan liberal. Tak ke? Antara pegangan liberal ni kan material. Tak ke? Kita kata kita bukan. Tapi dalam sebahagian kehidupan kita, macam-macam kita dah campurkan dalam diri kita. Sebahagiannya kita mengikut Allah, sebahagiannya kita menidakkan akan jalan Allah. Itulah yang habis selalu sebut. Berkata mu'alif rahimahullahu ta'ala, bersetujulah bagiku pada ini makna suatu syair. Apabila sempurnalah akal seseorang sedikit cakapannya, dan yakin olehmu dengan bodoh seseorang jika ia banyak cakapnya. Nampak? Maksudnya terang jua. Berkata yang lain pula, cakapan itu perhiasan dan diam itu sejahtera. Orang banyak cakap ni kan, macam nampak macam pandai kan. Rupanya diam itu selamat. Diam ni selamat. Siapa nak selamat, diam. Bukan banyak cakap. Siapa yang pandai cakap, dia satu perhiasan. Apabila bercakap engkau, jangan engkau membanyaknya. Jika sesal engkau atas diam satu kalinya, nescaya sesal engkau atas percakapan beberapa kalinya. Banyak diam lebih baik daripada banyak cakap. Maksudnya terang juga. Dan setengah daripada barang yang menambahkan pada rezeki itu
bahawa membaca ia pada tiap-tiap hari kemudian daripada nyata fajar hingga waktu semayang akan subhanallahil azim wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Daripada semayang sampai semayang subuh, lepas semayang subuh sampai terbit fajar, sampai masuk Isra. Subhanallahil azim wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahil azim wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. 100 kali. Dan membaca dan bahawa membaca ia akan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin pada tiap-tiap hari, pagi dan petang 100 kali. Kita kat madrasah ni baca 3 kali pagi, 3 kali petang, lepas asar, lepas subuh. 3 kali. Ini Ustaz suruh baca 100 kali. Kalau nak diangkat, diberikan kemudahan. Ada dalam kitab hadis, dari dalam kitab Azkar, Syarah An-Nawawi sebut tentang hadis la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ini. Dan bahawa membaca ia kemudian daripada fajar tiap-tiap hari akan alhamdulillah dan subhanallah la ilaha illallah 33 kali. Ulama dah susun, dibaca pada tiap-tiap salat. Dan kemudian daripada sembahyang maghrib demikian juga, dan istighfar ia akan Allah 70 kali, kemudian daripada sembahyang fajar. Dan bahawa membanyakkan ia daripada membaca akan la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Banyakkan baca la haula wala ketika kita berhajat sangat untuk diselesaikan masalah, bacalah la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Dan daripada selawat atas Nabi SAW. Kita ni kena bersyukur. Kenapa kata Abi kata kena bersyukur? Kebanyakan amalan-amalan yang disebut oleh ulama ni 90% kita beramal. 90% madrasah kita ni beramal. Tu Abi kata beruntung. Kita kena bersyukur dengan Allah. Dan membaca ia pada hari Jumaat 70 kali akan Allahumma ghnini bihalalika an haramik wakfini bifadlika amman siwak. Kita baca Allahumma ghnini, kita baca dengan Allahumma ghnina. Boleh. Kita baca dengan Allahumma ghnina wal muslimin bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman. Kita baca lepas Jumaat, tapi kita baca 3 kali. Dan bahawa membaca ia akan ini pujian pada tiap-tiap hari dan malam, iaitu Antallahul Azizil Hakim. Ini kita tak pernah baca. Antallahul Azizil Hakim, Antallahul Malik, Antallahul Azizul Hakim, Antallahul Malikul Quddus, Antallahul Halimul Karim, Antallahul Khaliqul Khair Wasyarr, Antallahul Khaliqul Jannah wan Nar, Alimul Ghaibi Wasyahada, Alimus Sirri wa Akhfa, Antallahul Kabirul Muta'al, Antallahul Khaliqul Kulli Syai' wa ilaihi ya'udu kulli syai', Antallahu ad-dayyanu yawmid dayn, lam tazal wa la tazalu, Antallahu la ilaha illa anta, Antallahu al-ahadu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Antallahu la ilaha illa anta,
Ar-Rahmanur Rahim. Antallahu la ilaha illa anta al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ini antara untuk menambahkan untuk mendapatkan akan rezeki yang barakah. Baik. Yang ni kita tak baca. Kalau kalian nak beramal, baca je, ya, untuk jadikan amalan, ya. Baik. Dan setengah daripada barang yang menambahkan pada umur. Jadi ini sebahagian, ya, daripada yang menambahkan berkat umur. Itu berbuat kebajikan, buat amal saleh. Kalau nak umur berkat, buat amal saleh, jadi orang baik, dan jangan melakukan kesalahan, kesilapan, sama ada dengan Allah ataupun buat salah, buat silap dengan manusia. Dan meninggalkan menyakiti, jangan sakitkan hati orang, jangan sakitkan hati jiran, jangan sakitkan hati kawan-kawan, jangan menyakiti, sama ada menyakiti hati ataupun menyakiti tubuh badan orang lain. Lalu terus kita asyik nak, kita suka, asyik nak pukul orang, lalu berdepek kawan. Jangan menyakiti. Dan membesarkan orang tua-tua, besarkan, muliakan orang yang lebih tua daripada kita. Kita habis selalu sebut, kebaikan ni banyak. Nampak orang lebih tua daripada kita bawa barang banyak, boleh saya tolong, macam tu. Nampak apa kebaikan yang ada, cari buat. Sebab apa? Sebab ia boleh memberkatkan umur. Umur kita jadi barakah. Dan hubung rahim, jangan putuskan silaturahim. Dan bahawa membaca ia pada tiap-tiap pagi dan petang, dan pada tiap-tiap hari 3 kali ini. Ni. Subhanallah mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur radha wa zinatul ars. Wa la ilaha illallah mil'ul mizan wa muntahal ilmi mil'ul mizan wa mablaghur radha wa zinatul ars. Wallahu akbar mil'ul mizan wa muntahal ilmi. Kat sini dalam ini kalau dalam yang kita baca dia tertinggal wa muntahal ilmi. Tapi wallahu alam. Tapi kalau dilihat dalam hadis tu ada tertinggal kat sini. Wala ilaha illallah mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul ars. Wallahu akbar mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul ars. Maka berkat umur. Wa mablaghur ridha, wa mablaghur ridha. Jadi kita baca tasbih ni waktu bila? Lepas yang biasa kamu baca lepas solat sunat. Dan yang Nabi kata 90% daripada amalan dalam kitab ni kita beramal. Jadi bila kita tak tinggal, umur kita berkat. Itulah bila kita jumpa benda-benda ni kita rasa syukur sangat. Kenapa? Sebab dulu almarhum dia dah susun-susun, kita tinggal baca. Yang kata kita syukur sebab kita tak payah nak cari susun. Ini alhamdulillah kita baca kitab ni. Tapi almarhum dulu, almarhum orang tua Abi dia dah susun siap. Cuma tinggal kita alhamdulillah. Kalau kamu kat sini dah 2 tahun, 2 tahun kamu dah baca Subhanallah mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur radha
wa zinatul arsy. Walhamdulillah. Kat sini dia terus wala ilaha illallah. Yang kita baca subhanallah mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur radha wa zinatul arsy. Walhamdulillah mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur radha wa zinatul arsy. Wa la ilaha illallah mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur radha wa zinatul arsy. Wallahu akbar mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur radha wa zinatul arsy. Wa muntaha. Tapi ada siapa jadi imam Abi dululah Abi ada terdengar kamu baca wa munta'a. Wa munta'a ni salah. Wa taha. Bukan ta'a Wa taha. Wa muntaha. Baik. Sekali. Dan bahawa terpelihara ia daripada mengeratkan kayu-kayu yang hidup, melainkan pada ketika darurat. Mana jangan suka takir-takir pokok, potong-potong kayu. Sebab pohon-pohon kayu ni berzikir kepada Allah. Itu sebahagian ulama tasawuf disebut dalam kitab mereka, kalau kita duduk sesaja, tangan kita ada parang kan, kita pun dengan parang batang kayu ni, besok mereka akan mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mereka kalau sebelah Abi ni kita panggil takir, hamba mu ini takir-takir batang tubuhku dengan tiada hajat sesuatu pun. Melainkan kalau kita berhajat nak tebang pokok dan sebagainya. Dan meratai akan wuduk, dan semayang dengan membesarkan dan menyertai antara haji dan umrah, dan memelihara akan kesihatan tubuh badan. Nampak yang terakhir ni, betul ulama ni dia susun cukup cantik. Semayang, zikir. Ayat sekali kata apa? Jaga kesihatan. Ini syarat dia. Jaga kesihatan. Jaga kesihatan. Maksudnya, usaha-usaha. Tapi kena berserah kepada Allah. Usahalah. Beramal dan sebagainya. Beramal. Tapi kesihatan kena jaga. Barulah umur jadi berkat. Jangan tak apa Allah ada. Allah memang ada, yang tak ada kita. Jaga kesihatan, jaga. Jaga kesihatan. Kemudian ikut syaraknya. Ikut syaraknya. Kita apa yang telah diletakkan dan ditunjukkan kepada kita, kita ikut. Jadi orang yang benar-benar berpegang teguh sungguh-sungguh. Tetapi selalu pesan perkara yang Abi ulang-ulang. Jaga akidah. Jaga akidah. Bila akidah kita jaga, syariat kita terjaga. Bila kamu yakin dan kamu tahqiq dengan Allah, tentu kamu menyempurnakan akan syariat Allah. Dajjal besok dia zahir dengan dia merosakkan akidah. Dia rosakkan akidah itu. Cara mana? Dia suruh kita mengaku dia sebagai Tuhan. Suruh mengaku Dajjal ni Tuhan. Bila sekarang kita tak kuat akidah itu, tanda orang yang akidahnya kuat, syariatnya dia mula menyempurnakan. Dia mula menyempurnakan akan
syariat. Ya. Kan senang ya dalam keadaan zaman sekarang, zaman fitnah ini. Baik, wallahu a'lam. Insya-Allah kita jumpa malam besok. Hari ni hari apa ya? Selasa. Selasa. Malam esok Rabu dan Khamis ya. Ada semalam lagi. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabban nar ajirna minhu. Ya rabban nar ajirna minhu. Ya rabban nar ajirna minhu. Ya Allah, barakahkan tubuh badan kami ya Allah, sehingga kami dapat mendekatkan diri kami ke hadrah-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, barakahkan akan kehidupan kami ya Allah, sehingga hidup ini kami dapat mendekatkan diri kepada Engkau ya Arhamar Rahim. Ya Allah, barakahkan akan rezeki kami ya Allah. Dengan rezeki yang Kau kurniakan atas kami dapat berbuat kebaikan dan hampir kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, sakit-sakit kami sihatkanlah ya Allah. Masalah kami selesaikanlah ya Allah. Segala fitnah-fitnah atas kami angkatlah ya Allah. Jauh-jauh kami dengan Kau, rapatkanlah, dekatkanlah ya Arhamar Rahim. Barakahkan keturunan kami ya Allah, dua ibu bapa kami ya Allah, ya Arhamar Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Allah walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.